Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, salam sejahtera. Bersua lagi kita dalam Merdeka TV dalam program bicara eksklusif Megap Penyiar Alam antara fakta dan legenda. Alhamdulillah, bersama kita pada pagi ini itu pakar sejarah tanah air kita, yang bahagia Profesor Datuk Muhammad bin Abu Bakar. Beliau merupakan, tak perlulah saya nak berkenal panjang mengenai apa ni bagi Datuk. Profesor Datuk merupakan penyandang kursi Sultan Mizan Zainal Abidin UNIZA. Beliau yang pernah berkhidmat di Jabatan Sejarah dan Jabatan Pengajian Antarabangsa dan Strategik Universiti Melayu. Dan beliau sekarang ini merupakan ahli lembaga Muzium Negeri Terengganu. Alhamdulillah dapat bersama kita pada pagi ini. Selamat datang Datuk. Salam. Jadi pagi ini Datuk kita akan bincang tentang Megap Penyiar Alam Datuk. Jadi memanglah dari segi sinonimnya, Megap ni di Terengganu cukup sinonim Datuk. Dan juga dia mungkin ada di Perak juga apa ni ada yang sebut dengan Megap. Jadi dalam hal ini Datuk ada timbul satu persoalan Datuk daripada kita itu masih ramai yang kabur dari segi silsilah keturunan Megap ni. Datuk boleh Datuk huraikan sikit Datuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam kita membicarakan Megap Penyiar Alam dalam konteks sejarah negeri Terengganu khasnya dan Malaysia umumnya, kita perlu mendekati kedudukannya dari sekurang-kurangnya dari dua sudut. Sudut pertama ialah keadaan dan kedudukannya sebagaimana yang dibicarakan dalam karya-karya seperti Hikayat Hang Tuah. Karya seperti ini lebih berupa apa yang disebut sebagai novel sejarah, sebuah fiksyen, walaupun ada yang menghasilkan bahawa sejarah Melayu dan juga khasnya Hikayat Hang Tuah sebagai karya sejarah. Jadi nukilan mengenai Megap Penyiar Alam banyak terdapat di dalam karya-karya yang dimaksudkan ini. Tetapi oleh kerana Hikayat Hang Tuah umpamanya, walaupun dengan panjang lebar, kalau dalam versi Kasim Ahmad sepanjang lebih kurang 15 halaman, adapun dalam versi Siti Hawa Majid panjangnya lebih kurang 19 halaman, dan begitu juga dalam versi Ahmad Adam, masing-masingnya juga telah memberi penumpuan yang agak panjang lebar kepada kedudukan Megap Penyiar Alam. Namun oleh kerana kedudukan beliau ini adalah dalam keperihalan novel sejarah, sebuah fiksyen barangkali, maka tentulah ia tidak semestinya bertapak kepada realiti. Itu yang pertama. Kedua, karya yang sama, sejarah Melayu ataupun Hikayat Hang Tuah khasnya, sebagai karya yang mengagung-agungkan Empayar Melaka, yang menobatkan Hang Tuah sebagai wira dan sebagai panglima yang berjasa, panglima besar, maka pihak yang lain termasuk Megap Penyiar Alam itu umumnya semacam terpinggir, tenggelam, ataupun semacam secara berpihak dianggap sebagai villain ataupun penjahat ataupun seumpamanya. Itu aspek kedua perlu kita fahami. Sekiranya kita hendak bertenggek kepada karya seperti Hikayat Hang Tuah untuk mencungkil kedudukan Megap Penyiar Alam. Dari segi yang lain, maka kita juga menyedari bahawa sebelum Kesultanan yang terasas oleh Tun Zainal Abidin pada kurun ke-18, berikutan penghijrahan pembesar-pembesar daripada Johor dan sebagainya, Terengganu juga pernah mempunyai penguasa tempatan yang bergelar Megap. Buku-buku sejarah merujuk kepada kehadiran mereka walaupun tidaklah secara detail. Kalau kita juga mengasaskan kepada Hikayat Hang Tuah, maka ternyata Megap Penyiar Alam yang disebut dalam karya tersebut ialah anak raja. Beliau dianggap sebagai anak raja kepada Yang di-Pertuan Terengganu ataupun Sultan Terengganu pada masa itu. Kalau kita juga merujuk kepada Hikayat Hang Tuah tadi, maka ternyata beliau wujud sekitar kurun ke-15 dan ke-16. Dalam arti kata yang lain, sebelum terasasnya Kesultanan Terengganu di bawah Sultan Zainal Abidin I pada kurun ke-18, selama berapa
beberapa tahun sebelum itu, semenjak kurun ke-15-16, Terengganu telah pun mempunyai penguasa tempatan bernama Megat. Aspek kedua dalam hal ini ialah keberadaan golongan Megat di Terengganu sendiri. Sehingga sekarang berjalaran di hulu Terengganu khasnya, di Kapun Tajin, Kapun Telaga dan sebagainya. Oleh itu kita perlu mengasaskan juga kepada legasi atau warisan keturunan Megat ini yang masih ada sebagai penyambungan kepada Megat yang lalu, yang barangkali di situlah juga terletaknya Megat Panji Alam. Yang ketiga, dalam aspek yang kedua ini ialah kita perlu memahami juga bahawa dalam sejarah Melayu umumnya terdapat Megat seperti Megat Terawih, Megat Seri Dewa dan sebagainya yang lebih berupa gelaran kepada penglima tertentu. Maka apakah gelaran yang sama iaitu Megat Panji Alam ini telah diletakkan kepada seorang penglima Terengganu yang kebetulan pula adalah seorang anak raja. Jadi kita terpaksa bermain antara gambaran yang berlebihan, kadang-kadang tidak adil dalam hikayat Hang Tuah, dan realiti yang ada pada Terengganu berasaskan keturunan Megat yang masih ada hingga sekarang. Itu yang pertama. Baik, terima kasih. Jadi saya tertarik dengan apa yang Datuk sebutkan tadi. Apabila pertengahan penghujung abad yang ke-17, apabila Bendahara Padang Sarjana datang sini, semasa itu sebelum bermulanya Kesultanan Terengganu tu, Bendahara Padang Sarjana pernah menghantar Megat Sirama, menghantar Tun Zain untuk menghalau pemerintahan Megat pada masa itu. Jadi timbul di sini, adakah Megat di sini merupakan pemerintah Terengganu? Kita tak bagi sultan pada masa itu tu. Macam mana tu? Ya, dia ada dua kemungkinan lah. Kemungkinan pertama sebagaimana yang diwar-warkan oleh banyak pihak ialah bahawa Megat adalah penguasa tempatan. Mereka ini menduduki kedudukan sebagai raja-raja kecil barangkali di daerah-daerah di luar Melaka ataupun seumpamanya, sehingga suatu ketika Melaka juga pernah menyasarkan kepada Terengganu dan menganggap Terengganu sebahagian daripada tanah jajahannya dan sebagainya. Kedua, berasaskan hikayat Hang Tuah juga yang menyebutkan bahawa Megat Panji Alam ini adalah anak kepada yang dipertuan. Artinya mungkin berstatuskan sultan tanpa menyebutnya sebagai sultan. Maka apapun, sama ada yang pertama ataupun yang kedua, kita perlu akur kepada kenyataan bahawa Terengganu pada kurun-kurun ke-15, 16, 17 sebelum Kesultanan Sultan Zainal Abidin I bukanlah no man's land. Terdapat manusianya dan secara tradisionalnya terdapat sistem tradisi berbentuk kepimpinan tertentu. Kalau batu bersurat nak diheret bersama, maka pada kurun ke-14 lagi sudah ada yang dipertuannya. Artinya pada masa tersebut, kalau sudah ada pemimpin dan penguasanya, maka bukanlah sesuatu yang luar biasa seandainya pada kurun-kurun ke-16, 17 dan sebagainya terdapat pemimpin dan penguasa tempatan bernama Megat. Oleh kerana nama Megatlah yang sering kali menjadi rujukan dalam sejarah. Jadi di sini bahawa Megat ini bukan satu fakta. Memang ada keturunan Megat di negeri Terengganu. Jadi walaupun Datuk sebut tadi ada novel sejarah tentang dalam sejarah Hang Tuahnya yang memperkatakan tentang Megat, terutama yang kita nak fokus kepada pagi ini ialah tentang Megat Panji Alam tu. Jadi apa yang saya nak utarakan sini, kita pergi pada klimaks sikit tu, iaitu bahawa Tun Sri Lanang dalam karyanya ada cuba memperkasakan kehebatan Hang Tuah dan saudara-saudaranya, terutama dalam peristiwa di Indrapura. Jadi dalam hal ini tanpa disedari pada pendapat saya, Datuk, dan saya baru pendapat Datuk juga, tanpa disedari Tun Sri Lanang telah merendahkan martabat kepahlawanan Hang Tuah dan saudaranya dengan peristiwa tikam curi, dengan peristiwa cuba menculik tunangan Megat Panji Alam. Apa pendapat Datuk nama? Dia begini, kita mesti faham bahawa Tun Sri Lanang adalah pengarang istana. Dan sebagai pengarang istana, dia biasanya berpihak. Dan apabila beliau menghasilkan karya, iaitu hikayat Hang Tuah mengenai keagungan Melaka,
Empire Melaka, kepahlawan panglima-panglimanya, maka logik sekali kita dapati bahawa karya ini memuat adegan-adegan dan episod-episod yang mengangkat keagungan, kecemerlangan Melaka dan kepimpinannya daripada Sultan sampailah barangkali kepada para penglimanya. Itu perlu kita fahami. Tetapi pada masa yang sama kita perlu sedar juga bahawa Tun Sri Lanang menghasilkan tulisannya Hikayat Hang Tuah itu pada kurun ke-17. Artinya beratus tahun selepas Melaka sendiri. Maka banyaklah campur aduk, gambaran-gambaran yang diperbesar-besarkan ataupun diperendah-rendahkan dalam evolusi penulisan oleh beliau itu. Maka tidak mengherankanlah sekiranya Hang Tuah dan Han Kasturi dan sebagainya dinobatkan sebegitu rupa, khasnya dalam pertentangannya dengan Megat Panji Alam. Ada versi lain yang menyebut bahawa yang terlibat dalam pertentangan dengan Megat Panji Alam itu adalah Han Nadim yang telah melarikan Tun Teja. Tetapi sebahagian besar daripada penulisan menghubung dengan Hikayat Hang Tuah menukilkan bahawa yang merampas Tun Teja, Ratna Benggala ini, anak pada Bendahara Seribuana Indrapura Pahang, itu ialah Hang Tuah dan sahabatnya. Yang melarikannya ialah Hang Tuah untuk mengenangkan kedudukan Sultan Mahmud dan mendamaikan baginda setelah kemurkaannya terhadap Hang Tuah dengan mencoleknya daripada asuhan di Pahang, di Indrapura, dan melarikannya sehingga menimbul kemarahan Megat Panji Alam yang sudah pun bertunang dengan Tun Teja ini. Jadi apabila hal dan peristiwa ini diketahui oleh Megat Panji Alam sebagai anak raja, seorang pelima pula yang mempunyai kehebatan yang tersendiri dari sebuah negeri yang lain, maka beliau rasa tercabar. Secara logik, pertama itu tunangnya dilarikan. Itu juga suatu yang mencabar. Kedua, beliau juga termasyhur dengan caranya yang tersendiri sebagai kononnya pahlawan yang tidak lut oleh lembingnya dan sebagainya. Dan yang terbesar saya rasa yang jarang dipamerkan oleh sebahagian daripada pengkaji buku Hikayat Hang Tuah ialah bahawa Megat Panji Alam ini bukan sekadar seorang pelima, tapi seorang pembela hak dan keadilan. Dan juga seorang panglima yang berkesanggupan tinggi untuk merentasi negeri. Hari ini kita sibuk dengan merentasi negeri. Maka Megat Panji Alam telah berkesanggupan membekalkan 4,000 pengikutnya dengan menaiki gajah syah kertasnya, telah sanggup untuk merentasi negeri Terengganu dan Pahang, dan seterusnya berwawasan pula untuk membela kedudukannya dengan merentasi lagi Pahang hinggalah ke Melaka walaupun tidak kecapaian. Jadi ini perlu diangkat sama. Soal dia akhirnya tertewas oleh sebab tipu muslihat ataupun penipukulan curi oleh Angkasturi dan Jebat, itu soal lain. Itu barangkali aspek-aspek yang selalu terdapat dalam mana-mana perlawanan pun. Jarang kita dapati perlawanan itu adalah sama keadaannya dan sama adilnya. Tapi yang besar lagi ialah komitmennya, keterlibatan Megat Panji Alam itu. Bukan sekadar tercabar sebagai seorang pelima dengan kelakiannya sebagaimana yang diangkatnya, tetapi juga dalam usaha dan caranya untuk membela hak dan keadilan. Ini perlu kita war-warkan untuk generasi akan datang, bahawa hak dan keadilan itu sangat penting dalam apa keadaan pun, termasuk dalam konteks sejarah Terengganu khasnya dan sejarah Malaysia umumnya. Cuma bahawa nukilan mengenai Megat Panji Alam itu bukan sekadar mengatakan dia telah tertewas, tetapi juga sebagai seorang panglima yang takabur,
Tetapi saya rasa itu biasa dalam perlawanan seperti itu. Tetapi secara berlebihan Tun Sri Lanang telah meletakkan watak Megat Panjang ini sebagai seorang yang sombong dan takabur. Itu barangkali kita juga perlu mengambil iktibar, seolah-olah Hang Tuah saja dengan berkata insya-Allah untuk menewaskan Megat Panjang itu lebih tinggi martabatnya. Itu aspek itu perlu kita kaji baliklah. Ya. Okay. Jadi untuk makluman semua yang mengikuti siaran ni, kita akan bersiaran selama 1 jam, 50 minit untuk sesi perbahasan dan 10 minit lagi untuk soal jawab. Bagi mereka yang berminat untuk mengutarakan soalan, bolehlah tulis dalam komen ruangan Facebook kita nanti, insya-Allah. Yang mana soalan itu akan kita jawab, yang mana yang tak sempat kita jawab, insya-Allah kita akan jawab kemudian nanti, insya-Allah. Jadi dalam gambaran Tun Sri Lanang dalam buku juga mengatakan bahawa Megat Panjang Alam ni membawa seramai 4,000 orang terus ke Pahang Jayapura dan cadangannya juga untuk terus ke Melaka, untuk mengamuk di Melaka tu. Dan kurang pada itulah Yang Anugerah Sultan Melaka telah mengarahkan Hang Tuah dan saudaranya bersama 3,000 orang. Jadi Megat Panjang Alam berjalan melalui darat tu, sebabnya katanya bergajah tu. Sedangkan pada masa yang sama Hang Tuah dengan 3,000 orang melalui laut tu. Di dalam hari ini satu jumlah yang besar bagi saya pada pendapat saya, Datuk, dengan 4,000 orang pada masa itu, Datuk. Jadi macam mana pendapat Datuk? Adakah ini satu angka yang agak logik atau tidak, Datuk? Ya, sekali lagi kita perlu contextualisekan ataupun meletakkan keperihalan Hang Tuah dan Megat Panjang Alam ini dalam konteks masa itu. Dan juga dalam konteks penulisan Tun Sri Lanang. Seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana pengarang diraja ini mahu mengangkatkan Hang Tuah dan barangkali memperleceh dan merendah-rendahkan Megat Panjang Alam. Itu konteks keadaannya. Dari segi Hang Tuah, ada yang mengatakan beberapa ratus orang saja yang menaiki kapal. Beberapa ratus orang. Mana kecil. Kecil untuk melawan besar. Di sebaliknya, Megat Panjang Alam diiringi oleh 4,000. Besar, diperbesarkan dengan gajah Shah Kertasnya yang akan naik minyak dan akan mengamuk. Kononnya begitulah. Jadi di situ menunjukkan bahawa gambaran yang berlebihan mengenai Megat Panjang Alam itu menunjukkan bahawa reaksi marah, tetapi pada masa yang sama reaksi yang akan membawa kekalahan walaupun 4,000. Mungkin jumlahnya 400. Kita mesti ingat untuk menggerakkan 4,000 orang merentasi dan melintasi sempadan dengan hutan belantaranya, dengan segala halangan yang ada pada masa itu, pada kurun-kurun ke-15 dan 16. Ini bukan kurun ke-18. Kurun ke-18 itu masih berhalangan besar untuk bergerak daripada satu negeri ke satu negeri. Ini pula 300 tahun sebelum itu. Maka kita gambarkanlah bahawa kesukaran yang terpaksa dihadapi seandainya jumlah ialah 4,000 orang dan bekalan-bekalan yang ada. Jadi kita rasa barangkali ini suatu exaggeration jugalah daripada pengarangnya berhubung dengan kemarahan Megat Panjang Alam itu. Sebaliknya, kedudukan Hang Tuah dengan berkapal dengan beberapa orang saja, barangkali 200-300, untuk menunjukkan bahawa respon yang ditunjukkan oleh Hang Tuah itu sudah mencukupi, membekalkan kepewaraan yang ada padanya dan sebagainya. Sedangkan kita tahu dalam bahagian-bahagian lain hikayat Hang Tuah, nukilan mengenai Hang Tuah itu kadang-kadang berlebihan, tidak logik, sehingga ada yang mempertikaikannya bahawa beliau ini seorang diplomat yang mempunyai banyak kepayaan berbahasa begitu rupa, pernah menjadi pengembara yang pernah membuat lawatan ke Majapahit dan sebagainya, dan juga pernah menjadi pemelihara gajah untuk membantu orang India. Banyak sangat. Jadi kalau kita lihat ini semua pun, apakah Hang Tuah itu bermula sebagai seorang panglima ataupun suatu nama sederetan panglima Melaka, itu juga menjadi isu. Itu bukan tajuk yang akan kita bahas pada hari inilah. Yang saya nak memberi sedikit pencerahan ialah bahawa Tun Sri Lanang dalam memaparkan Melaka dengan empire-nya, dengan keagungannya, seterusnya secara langsung dan tidak langsung telah mengheret Hang Tuah sambil memartabat dan menobatkannya, sehingga Hang Tuah ini kelihatan bigger than life, kata orang, melebihi watak biasa seorang manusia. Sedangkan Megat Panjang Alam diletakkan sebagai seorang panglima, tetapi dengan segala kekurangan, ketidakbaikan yang ada pada seseorang panglima itu.
Gitu. Saya sebagai anak Terengganu tu, saya tertarik dengan apa tu. Kadang-kadang terasa juga tu apabila Megat Panjang Alam ni digambarkan sebagai seorang pahlawan dengan lembingnya tikam kok belakang takluk tu, kok depan takluk. Memang tidak luk oleh senjata tu. Tetapi apabila berlaku di Indrapura, begitu mudah sekali. Semasa nak basuh kaki nak naik ke istana tu, terus ketika, tapi macam mana boleh luk pula tu? Kadang apa? Jadi saya nampak berlaku satu yang betul yang terlalu kontras. Ya. Ya, dengan tu. Kita mesti ingat dalam penggambaran hidup seseorang panglima, maka apa yang sebaik-baiknya itu ditonjolkan sebegitu rupa seperti kisah tidak lutnya. Kadang-kadang mungkin tidak lutnya bukan disebabkan ketidaklutan kulitnya, tetapi oleh sebab-sebab tertentu. Tetapi apabila beliau gagal mempertahankan kedudukannya dengan kedudukannya yang tidak lut itu, mungkin beliau tersalah baca ayatnya ke ataupun tersalah langkahnya melawan patang larangnya. Itu selalu kita dihubungkan dalam kisah orang Melayu. Ataupun apakah kerana sikapnya yang sombong, angkuh yang dibangkitkan oleh Tuan Serana itu akhirnya mendedahkan dia kepada pihak musuh, iaitu Han Jebat dan Han Kasturi. Apakah itu juga suatu bacaan yang boleh kita buat berhubung dengan pertarungannya? Satu pihak yang seharusnya hebat tetapi kerana ketakburannya menyebabkan dia terdedah. Dengan sebab itu kekurangan itu dieksploitasikan oleh musuhnya. Yang pertama. Yang kedua, apakah itu terjadi kerana pukulan curi yang dibuat terhadap Megat Panjang Alam itu? Kerana ketika beliau membasuh kakinya, masa itulah dia ditikam, dirusuknya oleh Han Jebat dan kemudian dia Kasturi dan sebagainya. Itu juga menunjukkan betapa taktik yang digunakan oleh pihak musuh itu telah mengena. Sedangkan dengan kelakian dan kepanglimaan yang ada pada Megat Panjang Alam, beliau ingin bertarung satu sama satu atau satu dengan dua atau tiga, tetapi di atas level playing field. Persoalannya, Megat Panjang Alam telah mencabar Hang Tuah untuk bertarung at a level playing field, tetapi telah disalahgunakan ataupun diporak-perandakan oleh kerana tikaman curi yang dibuat itu. Itu penting juga. Baik tu. Jadi sekarang ni tentang Megat Panjang Alam, tumbangnya perjuangan Terengganu di bumi Pahang Indrapura tu. Kemudian apabila tumbangnya, kemudian tu dengan rombongan seramai itu tu. Jadi kembali, adakah rombongan itu kembali ke Terengganu ataupun tidak? Sebab apa? Saya difahamkan apabila kalau dulu tu apabila ketua atau anak raja bersama tenteranya, apabila anak raja tu tumbang ataupun tumpas di medan perang tu, biasanya pengikut-pengikutnya akan turut bersama. Dia orang ni takut nak balik ke Terengganu pada masa itu. Ada kemungkinan berlaku macam itu? Yalah, kita ada dua keadaan. Satu yang ekstrim, katakanlah 4,000 yang singgah di Indrapura. Apabila berlakunya kekalahan, ketewasan yang terpaksa dialami oleh pemimpinnya, iaitu Megat Panjang Alam dan Megat Kembar Ali dan sebagainya, apakah mereka ini bertempiaran lari? Ada yang sempat sampai, ada yang mati dan berkampung di tengah jalan. Kemungkinan itu sebab jumlahnya besar, atau iaitu terus bermastautin di Indrapura sendiri sampailah menjadi mereka ini bergenerasi hidup sampai sekarang. Dan kedua, barangkali mereka ini terus tinggal di situ dijadikan sebagai anak angkat di negeri Pahang itu sendiri, kerana hubungan Pahang dengan Terengganu sangat rapat semenjak daripada dahulu, bahawa Kesultanan Pahang ataupun pihak Diraja Pahang merasa tercabar juga apabila berlakunya pertarungan di perkarangannya. Itu juga menunjukkan Kesultanan Pahang cuba menjaga dekorumnya, menjaga tata negaranya dengan cuba mengelak perkara seperti itu berlaku. Apakah terhasil daripada itu ialah rasa empati, rasa mau memayungi pihak yang datang dari jauh, pihak yang berada dalam situasi di mana pemimpinnya sudah tiada lagi, maka mereka ini telah dijadikan semacam anak angkat. Itu tidak jelas. Malah hikayat Hang Tuah tidak menyebut langsung perkara itu. Dia hanya menyebut 4,000, maka 4,000 itu dilelapkan dalam penceritaannya apabila Megat Panjang Alam dan Megat Kembar Ali itu tewas. Tidak disebut. Sedangkan seolah-olah sebelum pada itu dia menyebut bagaimana kedua-dua Megat ini akan mengamuk itu dan ini. Tapi di mana 4,000? Apakah 4,000 ini tidak juga terdiri daripada para panglima?
Itu soalannya. Takkanlah dua orang Megat saja sebagai panglima yang datang mengiringi 4,000 atau 4,000 yang hanya mengiringi dua orang. Itu soalan yang boleh kita tanya. Kan dalam sebuah masyarakat tradisional, tentulah ramai pengsilatnya, pendekarnya. Kalau tidak berskala A, paling tidak berskala 3 ataupun C, maka apakah tidak wujud di kalangan 4,000 itu mereka seperti itu. Kerana orang yang nak mengiringi dari satu perjalanan yang jauh daripada Terengganu ke Pahang dan seterusnya ke Melaka, tentulah juga mempunyai bekalan sendiri, kebatinannya dan bukan sahaja bekalan material. Apa ini tidak logik untuk kita mengandaikan bahawa orang Terengganu juga yang berpayungkan kesultanan dengan megak-megaknya itu sudah pun berlatih, sudah pun menjadi ahli silat yang tersendiri walaupun tidak semestinya berstatus seorang megat. Jadi satu lagi persoalan yang saya nak utarakan di sini iaitu kita memberi masa untuk kita pergi ke Pahang dan Dapur pada masa itu mungkin makan masa sebulan atau 2 bulan tu. Jadi sekarang ni apabila tumbuh kemangkatan megat banyak alam di Indapura, kemudian tu ada maklumat mengatakan bahawa kubur megat banyak alam ni di atas Bukit Keledang di Kuala Terengganu. Jadi adakah munasabah tu, maknanya jenazah yang dah terluka, katakan apa ni, dengan tubuh badan yang dah terluka, dah rosak tu dibawa balik ke ke Kuala Terengganu pada masa tu. Ini juga sesuatu yang barangkali dimitoskan untuk mengangkat seseorang dengan legendanya. Sebab kalau kita tengok dari segi perkiraan waktu, kalaulah megat panjang alam ini bertarung dengan Hang Tuah pada kurun ke-15-16, sedangkan kemunculan Bukit Keledang dalam sejarah Terengganu hanya pada kurun ke-18. Mana selama 300 tahun perenggang masa antara zaman Melaka dengan zaman Kesultanan Sultan Zainuddin I. Tiba-tiba terpacak kuburnya di Bukit Keledang ini timbul tanda tanyalah. Dan kedua, kita tidak pasti apakah kubur itu adalah kubur beliau oleh itu. Ini juga berlaku kepada Hang Tuah sendiri. Ada yang mengatakan kuburnya yang panjang itu yang terdapat di Melaka adalah kuburnya. Kadang-kadang itu juga tidak logik bagi setengah orang. Kubur itu lebih panjang pada jangka kedudukan seorang manusia dan seumpamanya. Jadi barangkali mungkin ada dalam generasi kemudian yang mempercayai bahawa mayatnya telah dibawa pulang dan ditanam di satu bukit. Yang bukit itu mungkin sudah pun bernama Bukit Keledang, ataupun bukit itu tanpa nama tapi kemudiannya dipilih juga oleh Kesultanan Zainuddin I untuk berteduh di situ, untuk bertapak di situ dan menamakannya Bukit Keledang. Ini tidak jelas dalam sejarah. Jadi pada logiknya Datuk, pada kita bersetuju Datuk bahawa kalaulah kita megat banyak alam tu, kalau peristiwa itu benar berlaku dan gugur di Pahang Dapura, rasanya tidak musabah lah Datuk kalau jenazah ni dibawa balik ke Terengganu kerana makan masa ya, Datuk. Okey, dari segi sekarang ni Datuk, keturunan megat ni walaupun di Terengganu cukup popular lah, tetapi tidak ramai bilangannya tu. Berbanding dengan keturunan Wan ke Brunei ke, tapi megat ni walaupun sinonim tetapi tidak begitu popular. Tidak ramai keturunan megat. Jadi pada pendapat Datuk, apa yang ni yang boleh berlaku sebenarnya? Patutnya megat patutnya berkembang lagi tu. Saya pernah teruja dengan kehadiran megat, dengan pendekatan hidup mereka, dengan kadang-kadang kebengisan mereka sebagaimana yang digambarkan oleh setengah pihak. Khasnya apabila merujuk penempatan mereka di setengah tempat di Hulu Terengganu. Biarlah saya kata macam itu. Tetapi saya juga cuba meneroka jumlah mereka. Saya dapati tidak ramai. Walaupun dalam senarai SPR saya diberitahu bahawa ramai lagi yang bernama megat di kawasan-kawasan pedalaman di Hulu Terengganu ataupun sama. Itu yang pertama. Cuma tidak dibangkitkan keberadaan mereka dalam bentuk sejarah megat di Terengganu. Itu satu. Dua, kita juga perlu sedar bahawa dalam sejarah Terengganu kemungkinan juga megat ini adalah suatu gelaran. Maka sebagai gelaran ia tidak sebegitu banyak kerana orang yang bergelar megat itu tidak ramai. Walaupun ada juga megat yang berupa keturunan. Maka yang ni yang sedikit ramai daripada kalangan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita perlu faham bahawa pernah berlaku pemberontakan megat di Terengganu. Ada yang mengatakan sebahagian daripada megat dan keturunannya ini ingin mengelak daripada menjadi mangsa tuduhan dan sasaran
politik dan sebagainya, maka mereka ini telah menukar nama Megat mereka kepada yang lain seperti Wan dan sebagainya. Dan yang keempat, dalam sejarah keturunan Wan di Terengganu dan mungkin Nik juga, kita dapati berlaku semacam keserasian antara golongan Wan dengan Megat, di mana mereka ini berkahwin antara satu sama lain. Ataupun anak seorang Wan menamakan anaknya Megat, ataupun Megat menamakan anaknya Wan. Kerana bagi mereka ini, kedua-dua pihak ini, Megat dan Wan ini dianggap setara, paling tidaknya mereka lah golongan yang dekat dengan istana ataupun seumpamanya. Sebab itu kita pernah dapat nama-nama seperti anak Megat itu bernama Wan dan sebagainya dalam sejarah Terengganu. Itu. Jadi 4 perkara ni perlu kita letak bersama untuk memahami landscape keturunan di Terengganu merujuk kepada keturunan Megat. Itu Pak, faham. Jadi kalau kita bincang tentang pola penempatan Megat itu di Terengganu sendiri, kita pun kalau dulu kita juga ada terdengar tentang Megat Tarawih di Perak apa semua, tapi di Terengganu pola penempatannya lebih kepada sebelah hulu Terengganu, kemudian sebelah Kemaman. Di Kuala Terengganu di sekitar Padang Miding saja tu. Tapi di bandar ni macam di sebelah Besut kurang tu. Macam mana? Ya. Dia begini, satu kemungkinan pola penempatan dari segi geografi ini berlaku sedemikian. Kalaulah gelaran Megat itu merujuk kepada gelaran pemimpin dan penguasa, maka kepimpinannya berada di Hulu Terengganu suatu masa dahulu. Daripada Kuala Berang turun ke Kuala Terengganu. Itu yang pertama. Yang kedua, pendaburan Megat itu berlaku dengan penempatan penguasa-penguasa dan anak mereka di daerah-daerah. Maka berlakulah di tempat-tempat seperti Kemaman untuk tujuan-tujuan pengagihan berdasarkan pentadbiran ataupun pengekonomian ataupun seumpama. Maka sebab itu tidak banyak. Dan ketiga, kita mesti faham bahawa di daerah-daerah seperti Kemaman, Dungun, Besut dan seumpama pada suatu masa dahulu boleh dikatakan tidak mempunyai populasi yang tebal, yang ramai. Maka konsentrasi manusianya lebih kepada Hulu Terengganu dan juga Kuala Terengganu. Maka tidak heranlah apabila jumlah pembesar yang terdapat di kawasan yang dimaksudkan itu tidak ramai, segelintir saja. Itu pun berangkaian dengan Megat-Megat yang ada di Hulu Terengganu ataupun di Kuala Terengganu. Adapun di Besut pula, kita dapati sebahagian besar daripada penduduknya berasal daripada petani ataupun Kelantan dengan keturunan Wannya. Ataupun sebahagiannya adalah keturunan Wan daripada Kuala Terengganu sendiri. Atau keturunan Tengku daripada Kuala Terengganu sendiri yang ditempatkan sebagai penguasa di daerah Besut dan sebagainya. Itu. Jadi kalau kita selusuri sejarah Terengganu, tidak dapat dinafikan bahawa sejarah Terengganu pada satu ketika dulu dari segi pentadbirannya adalah dikuasai oleh keturunan Megat. Tetapi apabila datangnya Sultan Zainal Abidin, semasa perintah Sultan Zainal Abidin pertama tu, saya nampak di sini bahawa dari segi Megat sudah tidak ada terlibat dalam pentadbiran. Mana timbullah golongan-golongan daripada syekh tu, macam Tok Palu apa semua. Jadi di Megat dah hilang. Macam mana itu boleh berlaku? Kita boleh faham dari sudut sejarah dan juga dari sudut kuasa. Sejarah kerana seperti yang disebut oleh Tuan Haji tadi, bahawa kemungkinan golongan Megat yang telah berjaya ditewaskan di peringkat awal sehingga membawa kepada pengosongan keadaan di Terengganu dan seterusnya membawa kepada penempatan dan keberadaan Sultan Zainal Abidin I serta pengikutnya. Sehubungan itu juga, maka rombongan daripada Johor ini dengan bantuan daripada petani semuanya telah menempatkan pengikut-pengikut mereka daripada Johor sehingga yang mewarisi takhta dan yang mewarisi kepimpinan sebahagian besarnya adalah mereka daripada Johor, daripada keturunan Sultan Zainal Abidin I ataupun pengikut dan pembesarnya. Begitu juga pengiring-pengiring daripada petani, keturunan Wan dan sebagainya yang dibawa bersama dengan kampung petaninya dan sebagainya, menyebabkan mereka ini bertapak kukuh bukan saja di Hulu Terengganu tapi di Kuala Terengganu dan menjadi sebahagian daripada lanskap baru politik
Terengganu pada masa itu. Maka tidaklah mengherankan sepanjang masa keturunan Wan ini sama ada Syekh Bukit Bayasnya ataupun Tok Sedoyongnya ataupun sampailah Datuk Perbanya adalah daripada keturunan ini. Dan seiring dengan perkembangan ini yang dibangkitkan oleh Tuan Haji tadi ialah penempatan keturunan Arab ataupun golongan Said dengan pangkat awalnya yang diikuti oleh Tok Ketua Besarnya, Tok Pepanonya dan keturunannya. Dan mereka ini bukan saja berilmu menjadi pengajar kepada masyarakat Melayu dalam suasana tradisionalnya, tapi juga berdampingan dengan istana. Jadi pergabungan golongan Wan dan golongan Said ternyata berpanjangan sampai sekarang. Di mana sebahagian besar daripada mereka ini bukan sahaja sesungguhnya berada dalam keadaan berkuasa sebagai pentadbir, penasihat, perojong, guru istana ataupun seumpamanya, tapi juga golongan yang boleh dianggap golongan bangsawan dengan mereka ini memiliki harta kerana sebahagian daripada itu adalah anugerah daripada istana dan sebagainya, ataupun keusahawanan mereka ini sendiri yang menjadi trademark sebahagian daripada mereka yang terbawa daripada petani dan seumpamanya. Maka sebab itulah mereka ini berada dalam posisi di barisan depan dalam sejarah Terengganu semenjak Sultan Zainal Abidin I. Jadi itu, kita sekarang ni ada dari segi kesan sejarahnya yang kita kenang sampai hari ini. Kalau penduduk Daik yang datang ke Terengganu, kita adakan kampung Daik. Kalau yang mengiringi orang masyarakat Patani, yang mengiringi Tun Zainal Abidin, kita namakan kampung Patani. Jadi sekarang ni bila sebut Megat itu, walaupun ada pendapatan pada masa itu dan memang terkenal memang terlibat dalam pentadbiran negeri Terengganu, tetapi kita semua ada sekadar jalan panjang alam saja itu. Tidak ada kampung Megat, kami tak ada. Apa pendapat Datuk tentang hal ini? Ya. Mungkin faktor sejarah yang saya sebutkan tadi berperanan sehingga mereka ini mempunyai suatu macam sensitiviti terhadap kehadiran diri sendiri untuk menama dan memperkenalkan mereka ini sebagai Megat, ataupun ia luput kerana adanya perkahwinan seperti yang saya sebutkan tadi. Beberapa orang Megat yang hidup akhir-akhir ini barangkali setengahnya tidak lagi menamakan anak mereka Megat. Maka hilanglah pewarisan Megat di kalangan mereka. Jadi apabila kedua-dua keadaan politik dan keadaan pribadi ini menjadi faktor, maka tidaklah mengherankan. Namun begitu seperti yang saya sebutkan tadi, di Ulu Terengganu, di Kampung Telaga ke, Kampung Tacing ke, ataupun di Ulu Marang ke, di sebahagian tempat di Kuala Terengganu juga, jumlah mereka agak ramai. Masih ramai. Malah seperti yang saya sebutkan tadi dalam senarai SPR, mereka yang bergelaran Megat, bernama Megat ini boleh didapat sederetan dalam dalam senarainya, dalam senarai itu. Tidak halnya barangkali di negeri-negeri seperti Perak dan sebagainya, kerana mereka ini mewarisi kemegatan itu daripada luar, umpamanya daripada Sulawesi dan sebagainya. Mereka tidak terpaksa berdepan dengan realiti ini, realiti politik yang saya sebutkan tadi, ataupun dengan realiti keturunan yang saya maksudkan tadi. Mungkin di Perak umpamanya kita ada Megat khasnya, dulu Megat Megat apa tu unitnya dan sebagainya. Mereka ada dan menjadi sebahagian daripada nama-nama popular di tempat-tempat yang berkenan sehingga anak mereka bernama Puteri. Kita nak dapat seorang puteri pun payah. Baik tu. Jadi saya satu soalan sebelum kita pergi pada soalan cepu masa saya nak tanya tu tentang pada awal 1930-an tu. Berlaku jadi kemaman tu. Jadi Megat Mamat telah memanggil semua keturunan dia. Dan dia arahkan keturunan dia bertukar nama, buang nama Megat kepada Wan. Atas alasan katanya bila nama Megat ni jadi macam bengis dan selalu suka bergaduh, suka bunuh orang. Jadi dipanggil semua, diarahkan supaya tukar kepada Wan. Apa pendapat Datuk dalam kisah? Saya pernah dengar kisah ini kerana keturunan Megat tadi di Kemaman akhirnya diwarisi oleh anak-anaknya dan cucunya yang bergelaran Wan.
Dan antara sebab yang pernah saya dengar juga ialah bahawa itu untuk mengelakkan imej kebegisan yang ada pada Megat itu luntur sama apabila anak cucu mereka ini bergelaran Wan. Tetapi pada masa yang sama, imej popular di kalangan masyarakat berhubung dengan Wan itu pernah juga saya dengar terpacak suatu masa dahulu dalam tahun 50-an 60-an. Katanya Megat ini biasanya orang karang, katanya berani dan seumpamanya. Jadi artinya imej popular di kalangan massa juga ada. Maka tidaklah mengherankan apabila Megat Mamat tadi, Megat Mamat kan, yang berinteraksi dengan masyarakat tahun 50-an, 40-an juga merasa sedemikian. Maka bukan suatu yang luar biasa bagi beliau merasa sedemikian kerana masyarakat juga umumnya melihat dari sudut yang sama. Saya pernah mendengar kisah cerita seorang berketurunan Megat di Terengganu dengan keberanian yang luar biasa, kadang-kadang sampai peringkat menggerun dan menakutkan pihak lain semata-mata untuk menuntut haknya yang sedikit saja. Datuk, kita sebenarnya ada banyak juga tu soalan daripada Facebook ni, tapi saya nak pergi pada soalan cukup mas sikit lah tu. Yang ni yang paling terakhir bagi saya, iaitu pada pendapat bagi Datuk, siapakah hero dalam peristiwa pertikaman Megat Panjang Alam dengan penihan Jebat dan Hakam Seri di Pahang Dapur itu? Jadi pada pendapat tu, siapakah hero-nya tu? Ya, dia perlu dilihat di dua peringkat. Keheroan Hang Tuah hendaklah difahami dalam persekitaran yang lebih luas berhubung dengan Melaka, Majapahit dan seumpama. Itu suatu isu yang tersendiri, yang lebih luas. Tetapi dalam konteks yang lebih kecil, dalam keperihalan yang tersudut oleh pertarungan antara beliau dan sahabatnya Han Jebat dan Hakam Seri dengan Megat Panjang Alam dan Megat Kembali, perlu juga dilihat dalam konteks yang berlainan, yang tersendiri. Seperti yang telah saya bangkitkan tadi, iaitu di satu pihak ialah Megat Panjang Alam. Ia ingin menuntut hak dan menegak keadilan setelah tunangnya dilahirkan orang. Saya rasa itu suatu nilai yang tinggi, yang murni, kerana beliau tercabar. Dan dalam masyarakat tradisional, itulah salah satu daripada caranya untuk memastikan hak dan keadilan terbela. Seperti itu. Dan aspek kedua ialah kehebatan dan keberaniannya dan kesungguhannya dan komitmennya untuk berbuat demikian dengan merentasi negeri sampai ke Indrapura dan berwawasan pula untuk sampai ke Melaka, malah sanggup mengamuk dan semua. Itu seorang panglima dalam konteks tradisional ada suatu yang biasa tetapi di luar biasakan pula oleh Megat Panjang Alam itu sendiri. Yang kedua. Yang ketiga, seperti yang terhasil daripada buku Hikayat Hang Tuah juga, kita dapati tingkah laku dan cara Hang Tuah walaupun berbekalkan dengan kata-kata insya-Allah untuk menumpaskan Megat Panjang Alam dengan menikam curi ketika Megat Panjang Alam basuh tangan. Saya rasa itu tidak memperlihatkan seorang wira yang hebat, seorang hero yang patut dianggap sebagai benar-benar memenuhi ketokohannya sebagai seorang hero. Sepatutnya seperti yang saya sebutkan tadi, mereka bertarung di balai rongga ataupun di pentas luar ke untuk dituntuni oleh kedua-dua pihak dan juga oleh orang Pahang sendiri. Sepatutnya begitu. Sedangkan dalam perlawanan di balai yang telah pun diharungi oleh Raja-Raja Melayu dan Kesultanan Melayu seperti antara Terengganu dan Kelantan, kita dapati panglima-panglima, pengsilat-pengsilat daripada negeri-negeri berkarya itu akan diarak, dikerah untuk bertarung di balai. Mereka berperang dari sudut sebagaimana di gelanggang tinju hari ini. Itu caranya. Sepatutnya begitu. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, mungkin Tun Sri Lanang ini berlebihan sebagai pengarang istana telah menghujahkan dari sudut yang sangat pro Melaka, pro Hang Tuah, kerana bukunya karyanya bernama Hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah, ya. Jadi setuju tak Datuk? Kalau saya katakan bahawa
satu pihak-pihak tertentu perlu memperbetulkan semula cerita ni. Kalau tak secara pun cerita ni, kalau tak kata daripada itu pun mungkin daripada Kerajaan di Terengganu perlu ambil inisiatif untuk membetulkan cerita ni bahawa Megat Penyak Alam itu korban kerana membela maruah. Dah. Itu penting. Sebagai anak raja dan adiwira pada masa itu. Anak raja dan adiwira yang bermaruah. Terima kasih tu. Sekarang kita ada masa lagi. Kita orang memandangkan banyak soalan daripada Facebook ni. Kita pergi pada soalan Facebook. Soalan pertama tu yang orang tanya, adakah keluarga Megat dan keluarga Tun Telanai mempunyai saling perkaitan dalam pemerintahan awal Terengganu? Itu ya. Ya. Dia begini, sama ada dalam karya sejarah yang dihasilkan oleh Mubin Shepherd ataupun oleh Buyung Adil ataupun barangkali oleh Misbah sendiri, kita dapati hubung kait antara kedua pihak ini tidak jelas walaupun kedua-dua pihak ini disebut. Telanai, Tun Telanai disebut malah dalam tulisan-tulisan oleh beberapa pengkaji sejarah lain juga semuanya merujuk kepada pemimpin dan penguasa bergelar dan berpangkat Telanai di Terengganu. Pada masa yang sama di tempat-tempat yang lain disebut bahawa Terengganu pada masa tersebut ada di bawah jagaan penguasa-penguasa bernama Megat. Jadi antara kedua itu sama ada pada waktu yang sama kewujudannya ataupun pada masa yang berlainan. Jadi susah untuk kita menjawabnya kecuali dengan mengatakan bahawa selama lebih kurang 300 tahun sekurang-kurangnya daripada kurun ke-15 sampailah kurun ke-18 sejarah Terengganu pada masa itu ditandai oleh penguasa-penguasa tempatan sama ada bergelar Telanai ataupun Megat ataupun kedua-duanya sekali. Itu saja yang dapat kita pergi. Saya sudah melihat dan meliti dokumen termasuk hasil karya Andaya umpamanya. Dia hanya menyebutkan Telanai itu saja dan mengatakan bahawa Telanai ini adalah penguasa lautnya, penguasa daratnya. Sekadar itu saja. Kalau saya tak silap betul tentang Telanai ni, semasa masih akan Raja menghantar wang untuk membunuh Telanai Terengganu, katanya kalau dalam catatan tu menyatakan bahawa ada 3 orang Telanai sempat melarikan diri bertemu Sultan Alauddin Dayak Shah di Melaka tu. Sekarang ni bermakna pada masa yang sama Mas Datuk itu di Terengganu ni tapi kurang jelas lah tu. Ada pembesar-pembesar bernama Telanai dan juga ada pembesar bernama Megat. Okay, soalan seterusnya tu. Ini makin menarik ni tu soalan-soalan ni. Mengikut dari cerita mulut ke mulut setelah kisah Megat Penyak Alam ditikam curi, adakah Megat Penyak Alam terus mati atau masih hidup atau melarikan diri? Ya. Kalau kita lihat versi antara versi terakhir Hikayat Antuah yang disunting oleh Profesor Ahmad Adam, kita dapati bahawa Megat Penyak Alam ini tewas setelah ditikam bertubi-tubi beberapa kali di pihak rusuknya oleh Megat oleh Hanjebat dan sebagainya dan Kasturi. Hantuah tidak terlibat sangat macam itu. Jadi cara Tun Silanan menghabiskan cerita dan riwayat Megat Penyak Alam itu juga tidak tersusun lagi. Seolah itulah satu cara untuk meluputkan kepentingan pencabar Hantuah. Itu bagaimana beliau ditikam, ditewas dan hilang begitu saja tanpa menyebut tentang mayatnya. Tanpa menyebut sama ada tubuhnya yang telah berdarahan itu diusung keluar ataupun saya rasa setakat yang saya baca tak ada seperti itu. Tetapi itulah yang selama ini dijaja khasnya dalam versi Hikayat Antuah Kasih Ahmad yang kita pernah belajar dan ikuti semenjak tahun 1966-67. Saya masih ingat kita terpaksa menjadikan itu sebagai sebuah teks di sekolah. Bagaimana
Megap Panjang Alam yang datang dengan syah kertas. Sehingga sebuah kelab di Sekolah Menengah Sultan Sulaiman pada masa itu bernama Kelab Syah Kertas pun, untuk mengingati Gajah Syah Kertas yang dua. Yang disebut dalam hikayat Antua ialah bagaimana Gajah Syah Kertas ini telah dibawa pulang ke Melaka. Itu mana satu tamparan lagi. Bukanlah saja Megat Panjang Alam dikalahkan, ditewaskan, Megat Kembang Adi juga dihancurkan, gajah pun dirampas sebagai tawanan perang, dibawa balik. Soal akhirnya Tun Teja akhirnya dibawa keluar daripada Melaka untuk diselamatkan berikutan penyerangan oleh Portugis, dan akhirnya meninggal di luar, itu soal lain lah. Tok, saya tertarik macam ni tu. Kenapa tu? Banyak-banyak karakter, banyak-banyak tokoh. Kenapa tu Selana mengaitkan Megat Panjang Alam tu dalam pertikaian perbatahan dengan Hang Tuah dan menaikkan tokoh Megat. Sedangkan kalau tokoh lu macam Taman Sari apa semua, tapi dia seingat saya di tanah Melayu cuma Megat Panjang Alam yang dikaitkan. Saya rasa ini satu soalan yang menarik. Pertama, setengah buku sejarah ataupun hikayat kanun yang memperihalkan kedudukan Melaka pernah menyebut tanah jajahan Melaka ataupun naungan Melaka ataupun daerah-daerah yang berhubungan dengan Melaka, antaranya ialah Terengganu. Maknanya Terengganu sudah ada dalam wawasan politik Melaka, sama ada sebagai wawasan naungannya ataupun wawasan untuk dijadi sasarannya ataupun sebagainya. Maka tidaklah mengejutkan apabila Tun Sri Lanang mengheret sama Terengganu. Itu yang pertama. Dan kedua, untuk mengangkatkan sesebuah daerah untuk menjadi objek pertentangan dalam konteks pertarungan Melaka dengan pihak luar, maka daerah itu mestilah juga hebat. Kalau suatu daerah yang hanya pada nama saja, tanpa isinya, maka sukar untuk Tun Sri Lanang barangkali mengukirkan hikayatnya dengan berkesan dan lebih konkret. Itu ayat lebih konkret. Jadi Terengganu tentulah terpapar pada mindanya bahawa sebuah negeri dengan kesultanannya ataupun yang dipertuannya, dengan penguasanya bernama Megat, dengan kepahlawanannya. Maka barulah sesebuah novel fiction seperti ini, novel sejarah seperti ini menjadi lebih berarti. Kalau pertentangan itu dengan hantu mengali, dengan jembalang yang kabur, lagi dikaburkan oleh ketiadaan negeri yang bersaingan dengan Melaka, maka hikayat Antua tidak akan jadi sebuah epik seperti yang kita nobatkan ini. Dia menjadi suatu epik, suatu karya agung dengan detailnya dari satu segi dan dengan keupayaannya mengangkat sejarah dalam bentuk cerita yang bernama hikayat Antua, dengan sulamannya yang juga berkesan hasil daripada pengetahuannya mengenai negeri-negeri yang berhubungan dengan Melaka, Majapahit dengan penglimanya, Terengganu dengan penglimanya. Itu penting. Jadi pada masa yang sama Tun Sri Lanang mengiktiraf bahawa Terengganu memang kaya dengan pahlawan-pahlawan. Maknanya begitu. Kalaulah kurun ke-17 dia menghasilkannya sama ada keseorangan dengan bantuan orang lain ataupun sebagainya, ternyata dalam pemikirannya, dalam mindanya semasa menukil hikayat Antua itu, Terengganu berada dalam wawasan penulisannya. Itu penting. Paling tidak kurun ke-17. Okey. Seterusnya tu soalan yang kita. Dan ni rasa Datuk dah ulas tadi sebentar tadi, tapi kena tak apa Datuk, kerana saya baca dulu soalan itu. Adakah terdapat catatan dari sumber lain yang memperihalkan tentang Megat Panjang Alam selain hikayat Hang Tuah? Ya. Setahu saya tidak ada yang panjang lebarnya hanyalah hikayat Hang Tuah. Sebanyak 15 halaman dalam edisi Kasih Ahmad, silap saya, dan 19 halaman dalam edisi Siti Hawa Majid, warna panjang. Begitu juga dalam edisi atau suntingan pihak yang lain. Tetapi pada masa yang sama, kita tahu dalam sejarah Terengganu, rojokan sering dibuat kepada Megat Panjang Alam, bahawa adanya penamaan seperti kuburannya di Bukit Keledangnya, jalan Megat Panjang Alamnya, sekolah Panjang Alamnya, kampung Panjang Alamnya. Apakah ini sudah pun juga seiring dengan hikayat Antua sudah lama bermain di kalangan orang Melayu Terengganu? Itu soalan yang saya ingin bangkitkan.
ataupun segalanya hanya berpunca daripada hikayat Antua? Itu soalan yang saya tidak boleh jawablah. Apakah seiring dengan itu orang Terengganu juga sudah ada dalam wawasannya berhubung dengan sejarahnya sehingga berfikiran bahawa kubur Megak Panji Alam itu terdapat di Bukit Keledang. Sedangkan kalau silap saya Bukit Keledang tidak disebut pun dalam hikayat Antua. Okey. Okey tu, yang ni ringkas ya soalan tu. Pak masa pun dah agak dah sampai penghujung ni. Okey. Soalan dia macam ni je tu. Megak Panji Alam. Apakah ianya nama gelaran atau nama batang tubuh? Tu je tu. Tadi tu dah jawab apa? Saya dah jawab sebentar selalu tadi. Kalau kita melihat kepada tradisi kenegerian dan kesultanan di Semenanjung Melayu, kita dapati memanglah setengah daripada megat-megat ini adalah merupakan gelaran sebagaimana megat serama. Tetapi kita tidak juga menolak kemungkinan bahawa mereka ini sememangnya berketurunan megat dan kebetulan menjadi penglima. Dalam konteks Terengganu, saya berkepercayaan kedua-dua sekali. Iaitu pertama, megat ini adalah suatu gelaran yang dia beri kepada mereka yang berwibawa dari segi ilmu silatnya, kepahlawanannya. Sama ada mereka terdiri daripada anak raja sendiri, seperti Megak Panji Alam, ataupun daripada orang ramai. Sebagaimana sebahagian daripada pengsilat dan pendekar Terengganu yang dinobatkan kemudian dan diberi gelaran yang terdiri daripada orang biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berkepercayaan setelah nama itu bertapak sebagai gelaran, anak-anak mereka diwarisi sama. Anak Tok Megat. Maka anak-anak juga diberi nama Megat, ataupun anak perempuan mereka diberi nama Puteri. Jadi jalinan daripada gelaran tadi ialah lahirnya juga keturunan daripada kalangan mereka. Kerana pada generasi kemudian, kalau silap saya, penganugerahan kepada pembesar-pembesar Terengganu tidak lagi membawa gelaran Megat. Kecuali pada kurun-kurun ke-19 ataupun awal kurun ke-20 seperti yang merujuk kepada Megat Seri Dewa ataupun apa yang dipercayai terlibat dalam pemberontakan. Yang itu pun kita tidak boleh kata adakah dia itu Megat gelaran ataupun Megat keturunan. Gitu. Sebelum kita pergi kepada kesimpulan tu, soalan terakhir saya tu. Tun Sri Lanang dengan bukunya dalam hikayat Hantuah tu. Tapi pada masa yang sama, di Terengganu sendiri sudah ada pengarang-pengarang terkenal yang menghasilkan manuskrip dan juga kitab-kitab agama. Tidak ada ke tokoh-tokoh di Terengganu pada masa itu yang menulis tentang novel epik sejarah ni? Maksudnya menulis epik sejarah tentang Terengganu ataupun tentang luar? Tentang Terengganu, kehebatan orang Terengganu kalau Melaka boleh tulis dengan mengagung-agungkan Hantuah, kenapa kita tidak ada penulisan tentang untuk mengagungkan Megak Panji Alam atau pahlawan Terengganu yang lain lagi? Ya, itulah sebabnya kita mengatakan tadi barangkali kehadiran Megak Panji Alam ini agak sketchy, tidak begitu tebal dari segi pengisiannya dalam minda dan pemahaman orang Terengganu. Ia hanya menjadi tebal, menjadi menonjol hanya setelah lahirnya karya hikayat Hantuah. Jadi artinya suluhan terhadap Megak Panji Alam ini adalah suatu suluhan luar. Apakah itu berarti Megat Panji Alam ini tidak seperti yang digambarkan oleh hikayat Hantuah? Ada, tapi tidak sebegitu. Itu soalannya. Dan kedua ialah kerana dalam tradisi pesuratan Terengganu ini yang didokong oleh keuntungan Arab berstatus Said pada peringkat awal dan kemudian lebih menumpukan kepada pengajian agama. Maka sebab itulah karya-karya yang bersifat keagamaan daripada keturunan Said dan keturunan Wan lebih banyak dan melimpah. Sama ada karya daripada Tok Ketua Besar ataupun daripada Tok Syekh Duyung dan sebagainya. Itu juga. Baik, terima kasih tu. Jadi kita dah sampai ke penghujung. Kita bagi masa pada Datuk 3 minit tu untuk kita simpulkan hasil apa yang kita bincangkan pada pagi ini. Silakan tu. Ya, daripada pengamatan yang kita dapat buat bersama, kita boleh berkongsilah
bahawa pertama karya seperti Hikayat Hang Tuah barangkali secara berlebihan telah menempatkan keagungan dan kegemilangan Melaka serta kehebatan Hang Tuah sehingga menyebabkan mereka yang lain termasuk Megat Panji Alam ini berada dalam suatu pinggiran dengan segala kekurangan dan kelemahan setelah mengalami kekalahan. Maka itu adalah suatu penghasilan sejarah yang agak bias ataupun berpihak. Sebagai hasil daripada seorang penulis istana bernama Tun Sri Lanang. Kedua, dalam hal itu pun, dalam kengarahan Tun Sri Lanang untuk menggambarkan Megat Panji Alam dan pertarungannya, secara sedar dan tidak sedar, secara langsung dan tidak langsung, tertonjol sama anak raja dan adiwira Terengganu ini bernama Megat Panji Alam sebagai tokoh yang mempunyai maruah, yang berkesanggupan tinggi, yang bersasaran untuk membela hak dan keadilan. Ini juga perlu ditonjolkan kerana ini adalah nilai yang boleh diwarisi bersama, bukan saja oleh orang Terengganu tapi oleh pihak-pihak yang lain, supaya nilai ini dipopularkan, disejagatkan sebagai nilai-nilai universal, menegak hak dan membela keadilan. Itulah yang terangkum dalam kepribadian Megat Panji Alam, tanpa menafikan segala kekurangan yang ada padanya, sama ada kekurangan yang diada-adakan oleh Tun Sri Lanang ataupun yang sering ada pada batang tubuh penglima-penglima sepanjang zaman sejarah orang Melayu. Terima kasih bagi Datuk. Jadi kesimpulan yang dapat saya buat pada pagi ini, hasil daripada perbincangan kita dengan Bahagia Datuk Ahmad Wakar, itu dapat disebutkan bahawa Megat merupakan satu ada keturunan atau pangkat yang pernah memeriahkan pentadbiran negeri Terengganu satu ketika dulu, dan tidak dapat dinafikan juga dalam penulisan Hikayat Hang Tuah menyebutkan bahawa Terengganu pada masa itu sudah terkenal dengan ataupun ramainya pahlawan-pahlawan di Terengganu, memang terkenal dalam bidang kepahlawanannya. Dan yang ketiganya, masih penting pada kita iaitu dalam ibaratkan bahawa Megat Panji Alam ni mengendarai gajah, bahawa tidak ada kepandaian orang Terengganu dari segi mana menjinakkan gajah pada masa itu untuk penggunaan perang tu ya. Mana negeri lain tak ada lagi. Kampi Terengganu dah ada pada masa kepandaian menjinakkan gajah. Kemudian dari segi kita dapat nafikan juga bahawa bila pandangan penulisan luar ni biasanya berlakunya bias tentang negeri kita ini. Jadi perlulah orang Terengganu sendiri bangkit untuk memperbetulkan balik dari segi penceritaan ataupun sejarah negeri Terengganu. Itu menuntut pada pihak tertentu untuk membuat sesuatu lah bagi membentukkan keadaan. Dan untuk itu saya sekali lagi Datuk ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk kerana sudi bersama kita pada pagi ini dalam Maladika TV. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada masa akan datang. Insya-Allah. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.